Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi. Sesi kedua lah untuk saya setelah yang pertama berkaitan dengan ilham Ibu Nabi Musa, dan insyaAllah pada hari ini saya memberi tajuk kesombongan Fir'aun. Dan kita masih berada pada mentadabur pada surah Al-Qasas pada ayat 38 sehingga 42 insyaAllah. Jadi buat sahabat-sahabat senang pendengar pada hari ini yang bersama dengan saya, jika ada Al-Quran, boleh sama-sama kita buka Al-Quran dan kita tadabbur bersama-sama supaya kita mendapat intipati daripada surah ini dan menjadi refleksi kepada diri kita untuk kita perbaiki kehidupan kita sebagai seorang hamba kepada Allah, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita terus je kepada surah ataupun ayat yang bakal kita sama-sama tadabbur pada hari ini, bermula dengan ayat 38 daripada surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Dan berkata Fir'aun, hai pembesar-pembesar negara, aku tidak mengetahui ada Tuhan untukmu selain aku. Maka bakarlah untukku, hai Aman, atas tanah Hiyat. Lalu buatkanlah untuk aku bangunan tinggi, supaya aku dapat melihat kepada Tuhan Musa itu. Dan aku yakin benar bahawa dia itu termasuk orang-orang yang berdusta. Subhanallah. Jika sebelum ini kita menceritakan tentang perjalanan bagaimana Nabi Musa sampai kepada istana Fir'aun tersebut, bagaimana Allah menghantar bala tentera Allah, bala tentera yang tak dapat dilihat kepada Fir'aun, sehingga Allah menjadikan Musa itu orang yang dekat di sisi Fir'aun, sehingga Fir'aun tewas dengan perasaan keegoan dia, tewas dengan perasaan benci dia, kezaliman dia apabila melihat Nabi Musa hanya dengan pertolongan Allah, iaitu perasaan kasih dan sayang terhadap Nabi Musa. Tetapi walaupun terlahirnya kasih sayang tersebut, walaupun terlahirnya perasaan tersebut, ia tak mampu menghalang Fir'aun daripada menolak ataupun menghalang kehendak Allah. Walaupun dia berusaha untuk menidakkan kehendak Allah, supaya seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, Fir'aun cuba untuk menghalang kehendak Allah, yang mana dia mendapat gambaran, mendapat petanda bahawa suatu hari nanti kekuasaannya akan hancur, akan ditenggelamkan, akan dihalang oleh kaum Bani Israel, salah seorang lelaki daripada kaum Bani Israel. Tapi beliau merasa beliau hebat, kuat. Jadi dengan itu dia cuba membunuh anak-anak lelaki daripada kaum Bani Israel. Tetapi kuasa Allah itu maha hebat, sebab Allah yang menjadikan semuanya. Jadi Allah menjadikan tentera-tentera Allah daripada sisi yang kita sebagai manusia tak perasan,
Allah melahirkan rasa perasaan kasih sayang kepada daripada Firaun kepada Nabi Musa. Tetapi akhirnya apabila Musa dah meningkat dewasa dan terjadi berbagai kisah-kisah yang insya-Allah sahabat-sahabat sendiri boleh baca, sehingga saat bila Allah kata kepada Musa, wahai Musa, pergilah kepada Firaun untuk sampaikan dakwah dan nyatakan kepada dia bahawa aku adalah Tuhan. Dan di saat itu Firaun masih berdekil dan masih dengan kesombongannya dan menafikan bahawa ada Tuhan selain dia. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu kenyataan dan kenyataan berani matilah orang cakap kan. Sebab tak ada manusia, hatta kalau iblis sekalipun, tak ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Firaun sebab dengan kekuasaannya, dengan kehebatan dirinya, dia merasa dengan kekayaan yang ada pada dirinya, dia merasakan dia hebat dan terlalu hebat. Sehingga seperti mana yang kita bacakan tadi, sehingga dia mempersendakan dakwah Nabi Musa tu sehingga tahap dia berkata kepada Haman. Haman iaitu salah seorang menteri yang berada di bawah penguasaan dia juga. Kira Haman ni orang-orang dia lah. Dan dia kata kepada Haman, Haman, binakan satu tembok yang besar. Sebab aku ni nak tengok Allah, aku nak tengok Tuhan Nabi Musa tu. Sebab aku rasa tak ada Tuhan selain aku. Aku ni paling hebat. Itu kata Firaun. Aku ni paling hebat. Jadi aku nak tengok Tuhan Nabi Musa tu besar mana, tinggi mana, hebat sangat dia. Sedangkan sebelum kejadian ini berlaku, Nabi Musa dah menzahirkan, Nabi Musa dah menunjukkan kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat Allah di depan mata Firaun. Dan kejadian ini sebenarnya berlaku selepas pada terjadinya tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular dan sebagainya lah. Sebab perjalanan Nabi Musa dengan Firaun ni agak lama juga. Agak lama. Jadi perjalanannya banyak. Ini kita menceritakan dah di saat-saat akhir lah. Sebab kesombongan Firaun ni tak terbanding dengan kesombongan orang-orang lain. Sehingga tahap itu. Beraninya dia sehingga tahap itu. Sehingga tahap menyatakan kepada Musa, wahai Musa, aku nak tengok Tuhan kau. Haman buatkan aku tembok yang besar. Aku nak tengok. Nak menunjukkan dia tu hebat lah, boleh buat tembok yang besar. Sebesar mana tu wallahu a'lam. Tak diceritakan dengan secara detail lah, tapi menggambarkan perkataan tu perkataan yang terlalu bongkak dengan kesombongan, dengan kekayaan yang dimiliki. Baik, kita terus kepada ayat ke-39. Allah menyatakan sendiri, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa zannu annahum ilaina la yurja'un. Allah kata apa? Dan menyombonglah dia dan bala tenteranya di muka bumi dengan tidak menurut kebenaran, dan mereka menyangka bahawa mereka tidaklah akan kembali kepada kami. Ayat ni maksudnya apa? Maksudnya dengan kesombongan yang ada pada diri dia tu, dia tak ada keimanan bahawasanya dia akan mati dan dihidupkan kembali kemudian. Sebab dia rasa Mesir tu adalah kekuasaan dia. Adalah di bawah kekuasaan dia, di bawah kaki dia. Itu yang Allah janjikan untuk yang Allah nyatakan keadaan Firaun dan bala tentera dia. Kesombongan yang nyata. Na'uzubillah. Ayat ke-40 pula kita dapat lihat bagaimana Allah menyatakan فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Maka kami tariklah Firaun dan bala tenteranya itu, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, maka lihatlah betapa jadinya akibat dari orang-orang yang zalim. Baik, pada ayat ini setelah Allah menyatakan kesombongan Firaun dan bala tenteranya, Allah ceritakan pula dekat kita bagaimana kejadian selepas dengan segala kesombongan, riak, bongkak semua tu, Allah berikan balasan sebab dia dah tertutup dah mata dia. Dan kat sini ulama mentafsirkan perkataan zalim kat sini bukan hanya menganiaya orang, tidak, tetapi zalim kat sini menunjukkan bahawa membawa maksud juga zulm, iaitu gelap gelita.
Nak katanya, Firaun dan bala tenteranya telah digelap-gelitakan mata daripada melihat kebenaran. Kerana apa? Kebenaran itu adalah cahaya. Dan bila cahaya itu terpadam, mereka tak nampak dah kan, gelap kan? Bila cahaya itu terpadam, gelap. Jadi itulah yang berlaku pada sisi Firaun ni, sehingga Allah dah tutup dah pintu mata dia. Dan memang tak nampak dah kebenaran. Dan tak ada sedikit pun cahaya yang berada di dalam hati dia. Jadi sebenarnya, sahabat-sahabat sedang pendengar yang dikasihi Allah sekalian pada hari ini, surah ni, kejadian ni dah berlalu lama. Setelah sekian lama. Sebelum zaman Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad 1400 lebih. Nabi Musa ni dah berzaman-zaman dah. Tapi kenapa Allah gambarkan di dalam Al-Quran? Kenapa Allah ceritakan kepada kita? Kenapa menjadikan salah satu tauladan kepada kita? Kerana walaupun Firaun tu sudah mati, walaupun pemerintahan dia dah tak ada dah pada zaman ini, tetapi sifat kezaliman, kesombongan, kebongkakan yang ada pada diri Firaun tu sebenarnya menggambarkan masyarakat kita pada hari ini. Sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jika kita memuhasabah dirilah, kita lihat kembali diri kita sejauh mana adanya sifat Firaun tu dalam diri kita. Ya, kita tidak mengatakan kita Tuhan. Tetapi adakah terdetik dalam diri kita, aku lebih baik daripada si fulan. Aku lebih banyak ibadah daripada si fulan. Aku lebih banyak sedekah daripada si fulan. Aku lebih baik daripada orang-orang sekian-sekian. Adakah sifat itu di dalam diri kita? Tanya pada diri sendiri. Jika ada, maka adakah sifat Firaun itu berada dalam diri kita? Kerana itu sebenarnya Allah menceritakan kisah-kisah Firaun ni di dalam Al-Quran. Supaya ia peringatan kepada kita. Kekayaan, kekuasaan, keindahan yang Allah berikan kepada dia. Kesihatan. Sebab ada yang nyatakan Firaun ni tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Jadi dia rasa diri dia gagah. Dia tak pernah sakit. Dia rasa diri dia gagah. Bila gagah, kita rasa kita hebat. Dan Firaun ni salah seorang merupakan raja yang mana dia sentiasa memenangi peperangan demi peperangan. Dan dia rasa dia adalah ketua panglima perang yang hebat. Sebab setiap kali peperangan, dia akan menang. Itu ujian Allah kepada dia. Kita boleh lihat zaman sekarang ni, kembali kepada diri kita, kita tengok, adakah dengan kekayaan kita tu membawa kita lebih dekat kepada Allah, atau sebenarnya kekayaan Allah berikan tu menjadikan kita sombong, kita angkuh, kita rasa kita hebat. Oh, aku ada duit, sekali aku nak buat apa-apa. Aku ada duit, aku nak buat apa, orang nak halang ke, nak apa ke, lantaklah. Dan itulah sebenarnya sifat Firaun. Apabila dia merasakan kekayaan, semua yang Allah berikan itu adalah untuk dia, milik dia semata, tanpa ada pengantaraan antara dia dan Tuhan, maka dia melakukan segala kezaliman. Dia melakukan apa yang dia mahu, semahu-mahunya. Sehingga pada saat dia didatangi dengan petanda bahawa ada seorang lelaki daripada kaum Bani Israel yang akan memusnahkan kerajaan dia, dia cuba untuk menafikan kehendak dan takdir Tuhan tu. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih semua anak lelaki yang kaum Bani Israel. Tetapi dia lupa bahawa Allah yang menentukan perjalanan hidup dia, Allah yang menentukan takdir hidup dia, Allah yang boleh memutarbelikkan apa yang telah dirancang, dan Allah adalah perancangan yang terbaik. Seusaha mana pun dia membunuh puluhan ribu anak lelaki daripada kaum Bani Israel, akhirnya Allah hantarkan yang sebenar-benar lelaki yang akan memusnahkan dan meruntuhkan kerajaan Firaun ini dengan cara yang paling lembut dan paling indah. Sehingga kan apabila Firaun melihat bayi yang berada dalam dakapan isteri di saat itu Firaun teragak-agak nak ambil anak angkat ke nak bunuh. Sehingga tahap itu. Nak katanya perjalanan
hidup kita ni Allah yang tentukan. Tapi tiada perasaan itu. Kerana apa? Kerana hatinya telah dibutakan. Pandangan matanya telah ditutup untuk melihatkan kebenaran, untuk melihat cahaya kebenaran tu. Na'udzubillah min zalik, kita mohon kepada Allah semoga hati-hati kita tidak dihalangi daripada melihat kebenaran, tidak terhalang untuk melihat jalan yang benar. Semoga perjalanan hidup kita sentiasa mengarah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, jika kita ceritakan tadi perjalanan Fir'aun, keadaan Fir'aun yang Allah sendiri nyatakan kesombongannya, dan sebenarnya bukan Fir'aun sahaja dan bala tenteranya. Tanpa bala tentera yang ikut follow rules Fir'aun tu, semuanya tak akan terjadi juga. Fir'aun tak akan mampu buat semuanya tanpa ada tentera-tentera dia. Jadi kerana tu Allah sebut juga tentera-tentera dia. Dia sama macam zaman kita sekarang ni, seseorang yang ada kuasa, yang ada harta yang melimpah ruah, dia tak akan mampu berdiri tegak macam tu tanpa ada follower di belakang, tanpa ada PA yang setia. Kita boleh mempersoalkan kenapalah dia tu masih lagi dengan orang tu kan, orang sekian-sekian, padahal dah tahu dah dia tu jahat, dia tu buat zalim dekat orang semua-semua. Tapi itulah sebenarnya fitrah, lumrah dia. Orang yang jahat pun tetap ada follower, tetap ada pengikut, tetap ada orang-orang di sekelilingnya untuk menjadikan dia lebih angkuh. Sebab dia rasa apa? Dengan Allah menutup cahaya tu, dan walaupun dia buat jahat, dia tetap rasa tak apalah, aku ada lagi pengikut kat belakang. Jadi teruskan je lah. Aku ada kekayaan, aku ada duit, aku boleh buat apa je yang aku suka. Jadi itulah sebenarnya sifat Fir'aun. Tanya pada diri kita, adakah sifat itu berada dalam diri kita ataupun tidak? Masya Allah, subhanallah. Jadi sebenarnya kisah Fir'aun ni bukan untuk orang lain. Kisah Fir'aun ni adalah tentang diri kita, untuk kita, dan untuk ahli keluarga kita, untuk kita selami. Bagaimana diri kita ni ada tak sifat Fir'aun tu? Yes, Fir'aun dah mati dan Allah kekalkan jasad dia. Nak katanya teruknya Fir'aun ni, Allah sampai kekalkan jasad dia sebagai peringatan kepada kita manusia. Sebab kekayaan, kekuasaan, apa lagi? Yang hebat ni, yang menunjukkan kehebatan kepada seseorang ni, sebenarnya boleh membutakan mata daripada melihat kebenaran. Dan kita berlindung pada Allah lah daripada sifat tersebut. Baik. Pada ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْظَرُونَ. Dan telah kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru ke neraka, dan di hari kiamat tidaklah mereka akan ditolong. Subhanallah, Masya Allah. Pada hari kiamat, siapa yang boleh menjamin kehidupan kita, perjalanan kita pada hari kiamat selamat, melainkan pertolongan daripada dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nak katanya dekat sini, walau sebongkak mana pun engkau berjalan di muka bumi aku, akan tiba pada satu saat, pada satu hari yang engkau tak akan ada pertolongan dah, melainkan pertolongan hanya daripada aku. Di saat kita menanti berkumpul di akhirat kelak, menanti dihitung, dihisap, adakah harta yang kita agung-agungkan tu dan kekuasaan yang ada pada diri kita tu, yang kita megahkan sangat tu, akan membantu kita pada hari kiamat? Semestinya tidak. Kerana pertolongan yang sebenar-benarnya adalah pertolongan dan rahmat daripada Allah. Okey. Walaupun kita lihat kehidupan Fir'aun itu adalah satu membawa satu kewibawaan yang sangat besarlah kan, sebab dia menang perang, dia mampu buat binaan yang hebat-hebat pada zaman tu, sedangkan teknologi, kita tahu teknologi yang macam mana dia.
Tapi dia mampu membina empire yang besar, mampu menundukkan orang-orang untuk sujud kepada dia sebagai Tuhan. Tetapi dengan kewibawaannya itu, dia telah menzalimi ramai orang dan membuatkan ramai orang tak suka pada dia. Sebab ada kekuasaan yang Allah berikan menyebabkan orang tu disukai dan disayangi oleh rakyat dia. Tetapi berbalik kepada keadaan Firaun ni, kerana kesombongan dia, dia telah melakukan semahu-mahunya dan menyebabkan dia buat apa yang disukalah. Bila apa yang disuka, kezaliman demi kezaliman, apa yang dia tak puas hati, dia terus je menzalimi orang. Jadi hal ini yang Allah nak tekankan. Nak kaya tak salah, nak ada kuasa lagi tak salah. Tetapi bagaimana untuk kita sebagai manusia membawa ia kepada jalan Tuhan, membawa ia kepada jalan yang ada nur, supaya hati tak terus gelap, tak terus buta dengan kekayaan, kemewahan yang ada pada diri kita. Dan ia sangat rapat dengan kita sebenarnya. Jangan tuding pada orang, tuding pada diri sendiri. Jangan pandang pada orang, jangan kita rasa, oh macam orang tu. Jangan. Kita tengok pada diri kita. Adakah ada perasaan tu? Hatta orang yang belajar agama pun sama je. Kita rasa kita ada ilmu agama tu menyebabkan kita lebih pada orang lain. Tapi adakah itu sebenarnya kita punya aim? Adakah itu sebenarnya kita punya cara sebagai orang agama? Maka lihat balik kepada dia. Adakah perangai sifat Firaun tu berada dalam kita walaupun kita belajar agama? Berapa ramai orang-orang yang belajar agama akhirnya kecundang dengan agama yang ada, pelajaran agama yang ada pada diri mereka. Wal'iyadzubillah. Kita mohon kepada Allah semoga kita bukan tergolong dalam golongan-golongan orang yang sedemikian. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita menghampiri kepada penghujung lah saya kira. Dan kita ada satu lagi ayat yang mana Allah menyifatkan, Allah menceritakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan kami ikutkanlah laknat untuk mereka di dunia ini, sedang di hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang diburukkan. Sidang penonton, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, laknat ni adalah satu perkara yang sangat besar di sisi Tuhan. Kenapa Allah cerita tentang laknat ni? Kerana kekayaan, kekuasaan yang ada pada diri Firaun telah menyebabkan rakyat-rakyat ini melaknat dia. Saya ceritakan sikit, ada satu kisah yang daripada hadis Rasulullah SAW menceritakan bagaimana pembantu kepada anak Firaun yang dihumbankan ke dalam api satu keluarga apabila si isteri ni tadi, pembantu ni tadi melafazkan kata tiada Tuhan selain pada Allah saat dia tengah mendandan anak Firaun. Dan bila anak Firaun dengar perkataan tu, anak Firaun mengadulah dekat Firaun, ayah, pembantu ni ada Tuhan lain selain daripada ayah. Macam itulah kita istilahkan kan, kita ceritakan. Bila Firaun tahu, terus Firaun hukumkan bunuh satu keluarga ni sebab ada Tuhan lain. Dan masa wanita pendandan ni tadi nak terjun ke dalam api, dia tengah menggendongkan seorang anak bayi. Dan di saat itu, bayi tu, ibu ni teragak-ragak lah nak terjun dalam api dengan keadaan ada bayi ni. Tapi bayi tu yang masih menyusu ibu boleh berkata, ibu, lakukanlah, kerana kita berada di pihak yang benar. Dan Alhamdulillah, bila pendandan ni tadi dan satu keluarga terjun ke dalam api, keluar haruman yang sangat indah, menunjukkan bahawa mereka benar-benar berada di jalan yang benar. Walaupun kejadian itu berlaku di depan mata Firaun, kan, keindahan, kematian tu, tetapi tetap membutakan mata Firaun untuk melihat kebenaran. Masya Allah. Dan asbab daripada itu, ramai rakyat-rakyat melaknat perbuatan Firaun tu. Marah, geram. Kenapa sampai nak bunuh orang tu? Dah lah kau dah melakukan banyak kezaliman. Kezaliman demi kezaliman.
kan dia ada segala-galanya, kekuasaannya meliputi luas, seluas-luasnya kerajaan dia pada saat itu. Dan sebab itu membuatkan dia nak buat apa yang dia buat. Itulah kata melakukan apa sekalipun semahu-mahunya. Sehingga dah tak nampak dah kebaikan, dah tak nampak dah tak ada belas kasihan dah sesama manusia. Dan keadaan ini dirakamkan sendiri. Bagaimana Fir'aun tu, teruknya perangai Fir'aun tu. Itulah bahasa kita. Teruknya Fir'aun tu. Okay, baik. Dan asbab laknat orang kepada Fir'aun ni menyebabkan Allah melaknat di dunia dan memberi pengakhiran yang buruk pada dia. Seperti mana kita tahu yang kerajaan dia hebat, tetapi akhirnya Fir'aun dimatikan dengan sangat hina-hina. Sehingga bumi tak nak menelan jasad dia. Itu adalah satu ancaman sebenarnya kepada kita. Satu peringatan kepada kita. Kau nak sombong? Boleh. Teruskan sombong. Kau nak angkuh? Teruskan dengan apa yang kau nak tu. Kau nak buat kezaliman? Buatlah kezaliman. Tetapi janji Allah itu benar. Janji Allah itu pasti. Iaitu suatu hari di saat kematian kau, Allah akan menjanjikan pengakhiran yang hina sehina-hinanya. Na'udzubillah min zalik. Cerita ni, jika kita baca dan perhalusi lagi, dia akan menyentap perasaan kita. Dia akan membuatkan kita takut dengan janji Allah tu. Dan semoga dengan kita menghayati kisah ini, ayat ini membuatkan kita lebih takut kepada Allah. Takut untuk berbuat sesuka hati. Sebab dunia ni bukan milik kita. Apa yang ada pada diri kita sekarang, kekayaan, kekuasaan, kemewahan, kesihatan, kecerdikan, kealiman yang ada pada diri kita, walaupun kalau kita nampak alim tu benda baik, tapi kalau kita meletakkan sifat yang ada pada Fir'aun tu dalam diri kita, maka kita tak akan terlepas daripada janji Allah ni, iaitu dihinakan sehina-hinanya di hari akhirat nanti. Sahabat-sahabat sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Pengakhiran hidup kita, impian kepada pengakhiran hidup kita adalah husnul khatimah. Pengakhiran yang baik. Kita sentiasa minta kepada Allah untuk dijauhkan daripada su'ul khatimah. Tapi doa itu bukan hanya sekadar doa. Dia perlukan kepada usaha. Dan usaha-usaha itu adalah usaha-usaha inilah. Usaha-usaha untuk tidak melahirkan sifat-sifat Fir'aun dalam diri kita, supaya kita tak tergolong dalam orang-orang yang rugi, orang-orang yang diburukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berada tempat di sisi Allah, insya-Allah. Dan saya kira itu saja untuk pengisian saya pada hari ini. Sedikit perkongsian yang saya kira moga-moga memberi manfaat, memberi kebaikan kepada sahabat-sahabat tuan-puan yang menonton kita pada hari ini, supaya kita cuba untuk mengelak daripada adanya sifat Fir'aun tu dalam diri kita. Bagaimana untuk mengelak sifat Fir'aun tu daripada diri kita? Pertama sekali, jangan memandang rendah pada orang. Ini antara salah satu antara beberapa cara yang boleh kita usahalah selain daripada berdoa. Pertama, sentiasa merendahkan diri. Lihat orang lebih atau kita rasa kita lebih sikit, jangan terus angkat diri. Jangan terus rasa, oh akulah yang paling tahu, akulah yang paling hebat. Tidak. Merendah diri. Merendah diri adalah satu benda yang mungkin susah nak buat, tapi tak mustahil untuk dijadikan amalan hidup kita. Habit lah kan. Okey. Tidak membesarkan diri. Tidak membesarkan diri. Tidak memandang rendah pada orang. Tidak menyombong. Bila orang menegur, ini peringatan untuk orang-orang yang belajar agama kan. Kadang-kadang kita ni tersalah juga. Ada masa orang lain tegur. Jadi saat orang tegur tu, apa perasaan kita? Mungkin tercalar sikit keegoannya.
kembali balik kepada persoalan dalam diri kita. Adakah teguran tu teguran yang baik, yang mampu memperbaiki diri kita, ataupun untuk menghina ke apa, itu sebaliknya lah. Tapi daripada side diri kita, jangan rasa kita ni hebat sangat. Sebab tak semua manusia tu kita tak sentiasa betul. Jadi itu pun sebenarnya sikit sebanyak, tak banyak pun sifat Fir'aunnya, tapi sedikit sebanyak ada sifat Fir'aun. Sebelum dia bermaharajalela dalam diri kita, adalah lebih baik kita usaha untuk tidak ada langsung rasa tu. Tapi manusia kan, kalau ada pun istighfar lah selepas tu. Minta tolong Allah supaya Allah jaga hati kita, Allah jaga tingkah laku kita, Allah jaga perbuatan kita, lisan kita. Dan banyak sebenarnya yang kita boleh listkan apa yang perlu kita buat untuk menghalang kita daripada adanya sifat-sifat mazmumah ni, adanya sifat-sifat Fir'aun ni. Tapi antaranya adalah tidak memandang rendah pada orang lain. Itu kunci yang paling utama lah. Tidak memandang rendah pada orang lain, tidak menyombong diri, tidak merasa diri hebat, tidak merasakan dengan amal ibadah yang kita lakukan itu adalah jaminan kita ke syurga. Ini ramai sangat terjadi sekarang kan. Kita rasa kita hebat dengan amal ibadah. Sedangkan kita kena ingat satu perkara, kita masuk ke dalam syurga adalah dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Tanpa menafikan bahawasanya kita perlu beramal ibadah. Ada orang kata, dah kalau masuk dengan rahmat Allah, tak payah amal ibadah lah. Buat je lah 1-2 perkara ikhlas lillahi ta'ala, nanti dapatlah syurga. Tidak, wahai sahabat sekalian. Salah pemahaman begitu. Perbuatan, amal yang wajib kita lakukan, kita kena buat. Sebab itu adalah perintah Allah. Tutup aurat, solat, puasa, zakat. Itu adalah perintah Allah. Itu wajib kita lakukan. Tapi yang lain-lain tu, kita jangan rasa amal ibadah sunnah tu menjadikan satu jaminan untuk kita mendapatkan syurga. Kerana kita tak tahu amal ibadah mana yang Allah terima. Jadi dengan sebab itu, bila kita ada perasaan tak tahu Allah terima yang mana, kita akan lebih usaha untuk banyakkan lagi ibadah, banyakkan lagi ibadah di samping memelihara diri daripada adanya sifat-sifat Fir'aun dalam diri. Jadi kita tak rasa, wah aku banyak dah ibadah ni, orang lain tahu macam mana. Contoh yang paling dekat dalam bulan Ramadan ni. Tiba-tiba kita nampak kan ada orang pergi shopping malam. So kita rasa, teruk lah shopping malam-malam Ramadan. Orang lain solat tarawih, dia tak solat tarawih. Mana kita tahu dia tak solat tarawih. Mungkin dia balik, dia yang solat tarawih. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Mungkin dia balik rumah, dia yang qiyam sampai subuh, kita tak tahu. Jadi kita bukanlah penilai kepada manusia, tapi kita ni perlu menilai diri kita. Sentiasa muhasabah diri kita, mengelak diri daripada sentiasa ada sifat-sifat Fir'aun ni walaupun sekecil. Susah. Ya, susah sebab kita manusia. Kita dikelilingi dengan syaitan dan nafsu sendiri. Tetapi ia tidak mustahil untuk kita didik perlahan-lahan supaya paling kurang dalam diri kita ada sifat tawaduk. Hilang rasa untuk nak memandang diri ni hebat. Dan sentiasa merendahkan diri. Saya kira setakat itu saja pada hari ini perkongsian saya. Saya mohon maaf jika ada tersalah silap. Dan jika ada para asatizah yang mendengar perkongsian saya, ada maklumat yang salah atau fakta yang salah, boleh terus bagi tahu saya ataupun pihak IKS sendiri. Pun saya berterima kasih kepada pihak IKS kerana memberi ruang dan peluang kepada saya pada hari ini. 2 sesi dalam bulan Ramadan ni untuk sama-sama tadabbur bersama dan berkongsi dengan sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama-sama amalkan, supaya menjadi amal jariah kita di akhirat kelak dan menjadikan kita orang-orang yang tak dibutuhkan untuk melihat kebenaran dan sentiasa Allah berikan cahaya, petunjuk ke arah jalan yang benar insya-Allah. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.